Baru-baru ni soalan menjadi trend yang mana rakyat Malaysia pergi berkunjung travel dekat luar negara, khususnya Thailand. Dan sebenarnya dalam kita sedar tak sedar sebenarnya boleh memberi impak ataupun memberi orang kata apa, menjejaskanlah sektor pelancongan domestik kita. Dan baru-baru ini juga kita dihebohkan dengan orang kata apa, Bank Dunia mengumumkan kita bakal berhadapan dengan krisis ekonomi yang sangat kritikal tahun depan. Tak cukup dengan tu, kita dihebohkan pula dengan sebuah negara dengan populasi penduduknya 22 juta penduduk, yang mana negara ini tidak mampu untuk menampung orang kata keperluan harian rakyatnya. Nak bagi makan pun, nak sediakan bahan untuk makan pun tak cukup. Dan katanya negara ni mengalami inflasi yang sangat teruk, krisis ekonomi yang sangat-sangat teruk, yang mana mereka ni terpaksa muflis, jatuh, bankrupt, dan dijangkakan untuk pulih sekurang-kurangnya pada hujung tahun hadapan. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Sri Lanka. Tapi korang tahu tak macam mana Sri Lanka ni boleh jatuh muflis, jatuh teruk sampai ke tahap ni? So jom kita flashback sikit apa sebenarnya yang berlaku dekat Sri Lanka. So bila krisis macam ni dah berlaku, confirm lah rakyat akan memberontak, rakyat akan marah. Bayangkan pemberontakan diorang ni sampai diorang bawa kayu, pukul sana, pukul sini, sampai berlaku pembunuhan, pertumpahan darah, sampai ada yang tercedera, sampaikan diorang bakar rumah pemerintah diorang paksa diorang punya presiden Gotabaya Rajapaksa untuk letak jawatan, sampaikan pemerintah diorang ni kena lari. Dan Perdana Menteri diorang pula, Mahinda Rajapaksa, iaitu adik-beradik dengan Gotabaya ni, diletak jawatan. Bayangkan sampai tahap macam tu sekali, diorang serbu masuk rumah pemerintah, tak pernah berlaku lagi. Kita tak boleh nak bayang macam mana situasi tu kalau berlaku dekat negara kita. Tapi persoalannya, kenapa diorang marah sangat dengan pemerintah diorang ni? Satu, sebab diorang amalkan nepotisme. Nepotisme ni apa? Nepotisme ni satu perbuatan yang mana melebih-lebihkan kawan kerabat, sanak saudara, dan juga orang kata macam kawan-kawan lah. Yang mana kalau kita tengok kepada struktur organisasi pemerintahan diorang, memang dipenuhi dengan ahli-ahli keluarga diorang je. Yang mana pada tahun 2019 Gotabaya Rajapaksa ni dilantik menjadi presiden. Lepas tu Gotabaya dia lantik pula Mahinda Rajapaksa jadi pula Perdana Menteri. Lepas tu lantik pula anak dia, lantik pula adik-beradik yang lain, lantik pula anak kepada mak kepada menantu dia, dan semua tu penuh dengan ahli-ahli keluarga diorang je. Jadi dah jadi macam business family lah pula kan. Jadi dan diorang pun dituduh melakukan korupsi, terlibat dalam rasuah, pecah amanah. Dan masa pemerintahan diorang juga, katanya diorang lagi banyak keluarkan duit daripada peroleh duit. Kiranya lagi banyak spend daripada earn. Lebih banyak orang kata apa, import daripada export. Sampaikan mata wang asing diorang ni tak cukup untuk bayar barang-barang yang diorang import. Jadi hutang pun dah banyak, tak terhitung banyaknya. Sampaikan nak bayar loan pun gagal. Sampaikan student nak jawab exam pun terpaksa tunda, terpaksa di cancel sebabkan diorang ni tak mampu untuk tak cukup kertas lah untuk print. Bayangkan rakyat kena beratur 8 jam, ke 20 jam, ke 40 jam untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan bahan api, untuk dapatkan gas, untuk dapatkan ubat-ubatan, untuk dapatkan makanan. Sampaikan berlaku kebuluran, sampaikan ada rakyat yang kata kalau ada duit sekalipun, diorang tak ada barang untuk yang diorang boleh beli. Bayangkan kadar inflasi tahunan Sri Lanka ni melonjak naik sebanyak 70% dan harga barang diorang ni meningkat naik sebanyak 84.6%. Bayangkan betapa tingginya harga barang diorang meningkat. Dan katanya krisis ni mampu untuk membunuh rakyat diorang, lebih lagi macam mana COVID dah bunuh rakyat diorang. Dan krisis ni telah menjejaskan rakyat mereka sekurang-kurangnya 500,000 penduduk yang dah jatuh miskin. Tak cukup dengan tu, masa Mahinda Rajapaksa jadi presiden, katanya dia dah gunakan banyak duit untuk orang kata apa, macam pembangunan projek-projek untuk infrastruktur yang besar. Sebab Mahinda Rajapaksa ni dia dulu jadi presiden daripada Gotabaya. Gotabaya ni jadi presiden 2019. Mahinda Rajapaksa jadi presiden masa 2004. So masa Mahinda ni memerintah lagi, Mahinda ni dah gunakan banyak sangat duit untuk projek-projek infrastruktur yang besar-besar. Sampaikan katanya ada projek-projek ni yang diorang tak guna pun sudahnya. Dan akhirnya diorang terpaksa menanggung hutang yang sangat besar. Jadi bila Gotabaya Rajapaksa pula jadi presiden masa 2019, Gotabaya janjikan apa dekat dia punya rakyat? Dia kata apa? Kalau undi dia masa pilihan raya, Gotabaya janji yang dia akan lakukan pemotongan cukai besar-besaran. Yang mana kalau dia menang pilihan raya, rakyat dia tak akan bayar cukai yang banyak lah, yang tinggi lah. So bila bayangkan kalau tak bayar cukai, benda tu akan menjejaskan kewangan diorang. Bila dah terjejas, makanya investor pun lari. Bila investor dah lari, banyaklah. Bila orang kata dah terjejas kewangan diorang dan diorang pun jadi susah untuk tembus orang kata apa,
pasaran antarabangsa. Tak cukup dengan tu, April 2021, Gotabaya ni dia suruh petani-petani, peladang-peladang untuk gunakan baja organik untuk orang kata sistem pertanian diorang lah. Tak pernah lagi ada negara yang gunakan baja organik 100%. Bayangkan kalau kita guna baja organik, satu, proses dia sangat lama, memakan masa yang sangat lama. Kos dia sangat besar. Dan kalau kita dapat hasil pun, hasil tu tak akan sebesar macam kita guna baja kimia. So, Gotabaya ni dia ban penggunaan kemasukan baja kimia. Sebab katanya apa? Sebab tak sihat untuk kesihatan. Dan akibatnya apa? Berlaku penurunan pengeluaran beras sebanyak 50%. Tak lama lepas tu, 2 bulan kemudian, pada bulan Jun 2021, Sri Lanka terpaksa import beras. Tak pernah-pernah lagi terjadi diorang terpaksa import beras. Tak cukup dengan tu, Sri Lanka juga memutuskan untuk cut kata apa, tenaga elektrik sebanyak berbelas-belas jam, 12 ke 13 jam sehari. Bayangkan hidup tanpa sumber elektrik. Kalau korang boleh ke tak boleh? Julai, Sri Lanka ban pula kemasukan barang-barang yang mewah sebab katanya benda ni untuk jimat. Kalau korang nak tahu, Sri Lanka ni dia sebenarnya bergantung kepada sektor pelancongan dia, yang mana kalau ikutkan pada tahun 2020 katanya dia hanya berjaya meraih 173,000 pelancong, sedangkan pada masa tahun 2018 dia meraih sebanyak 2.3 million pelancong. Mungkin salah satu sebabnya disebabkan oleh COVID jugalah. Masuk 2021, hasil sektor pelancongan diorang hanya berjaya 2.8 bilion dolar. Sedangkan masa tahun 2019, mereka berjaya meraih 7.5 bilion dolar. Bayangkan betapa banyaknya gap perbezaan dolar tersebut. Bayangkan sampainya kerajaan diorang terpaksa minta ihsan daripada rakyat diorang yang menetap dekat negara luar untuk sumbangkan seberapa banyak duit yang mereka ada, seberapa banyak yang mereka mampu, supaya kata apa, sebagai membantu kerajaan untuk bayar hutang lah. Hutang dah banyak, dia pergi pinjam pula dekat negara-negara yang lain, agensi-agensi yang lain. Jun 2021, Bangladesh pinjamkan 200 million dolar. Pada Februari tahun ni, India pula pinjamkan sebanyak 500 million dolar. Bayangkan macam mana diorang nak bayar hutang-hutang yang ada ni, mampu ke Sri Lanka ni untuk kembali semula macam dulu, sedangkan dah banyak orang kata apa, berlaku kebuluran, kematian dan disebabkan inflasi ni. So daripada cerita ni, kita bukan nak orang kata judge pemerintahan Sri Lanka tak okey dan sebagainya, tapi sebenarnya ia sebagai memberi peringatan kepada bukan saja negara kita, tapi kepada negara-negara lain juga, yang mana seandainya orang kata apa, kelemahan dalam menguruskan aset-aset negara, kelemahan dalam menguruskan keluar masuk duit kewangan negara, berlakunya korupsi, berlakunya rasuah dan sebagainya, sebenarnya benda ini mampu untuk menjatuhkan kegemilangan sebuah negara. Disebabkan Bank Dunia juga ada beri peringatan kepada kita berkaitan dengan krisis yang bakal kita hadapi, maka bersiap sedialah, lakukan persediaan yang rapi untuk kita berdepan dengan segala kemungkinan. Jadi setakat tu je perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next konsen yang akan datang. Assalamualaikum.